Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Azfi bin Yusof daripada PJJ Kuantan, kumpulan Q lah. Okey, saya akan bentangkan tugasan kumpulan. Tugasan kumpulan kami iaitu tajuk Kementerian Pelajaran Malaysia. Di mana ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Muhammad Huzaimi, Muhammad Rahimi, Muntazirin, saya sendiri, dan Nur Azanura. Baik, saya akan bentangkan pendahuluan tugasan kami ni, di mana pengenalan di era globalisasi ni, kejayaan sebuah organisasi bukan lagi terletak di bahu pengurusnya. Ia juga disebabkan strategi yang diusahakan berhasil. Strategi ini melibatkan pengurusan strategi yang dilakukan oleh organisasi bagi mencapai kejayaan, memenuhi matlamat penumbuhannya. Okey, pada awalnya pengurusan strategi ini hanya diamalkan oleh institusi perniagaan di sektor swasta. Tapi dari kesedaran serta keinginan untuk melakukan perubahan, jabatan kerajaan atau organisasi awam mula menerapkan amalan pengurusan inilah. Okey, pengurusan strategi merupakan kaedah yang digunakan bagi membantu organisasi mencapai matlamat. Melibatkan perangkaan, pelaksanaan, pemantau dan nilai strategi itu. Okey, amalan pengurusan strategi boleh membolehkan organisasi itu sentiasa menilai strategi mereka secara berterusan, penambahbaikan apabila terdapat kekurangan dalam organisasi. Pengurusan strategi ni amat penting kepada organisasi kerana ia membolehkan menjadikan rangka kerja yang lebih baik bagi aktiviti organisasi. Okey, pelbagai pendapat mengenai definisi pengurusan strategi ini dan telah dihuraikan, iaitu Thomson 1997. Thomson menjelaskan pengurusan strategi adalah perancangan rapi dan keberhasilan sesuatu perubahan kepada organisasi. Lepas tu, proses menentukan strategi bagi mencapai matlamat organisasi dihuraikan oleh Peirce dan Robinson pada tahun 1997. Selain itu juga David pada tahun yang sama mentafsirkan bahawa pengurusan strategi ini melibatkan seni dalam merangka, mengaplikasikan serta menentukan tindakan yang diambil oleh organisasi. Okey, oleh itu organisasi awam yang dicadang adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Cadangan organisasi ini merupakan kementerian yang bertanggungjawab dalam menggerakkan sistem pendidikan kualiti di Malaysia. Pendidikan juga berperanan penting bagi melahirkan individu berpotensi dalam segala bidang memenuhi matlamat negara selaras dengan misi Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Okey, seterusnya saya serah kepada ahli kumpulan yang lain untuk membentangkan perkara-perkara yang lain selagi cabaran dan sebagainya lah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Cik Jupri. Saya Muhammad Muntazirin bin Mak Fuzi, nombor meter 251565, akan menyambung pembentangan daripada Cik Jupri tadi. Pembentangan saya tajuknya ialah cabaran bagi KPM. Setiap organisasi mesti mempunyai cabaran tersendiri, sama ada cabaran yang biasa kepada cabaran yang sangat serius. Menjadi tanggungjawab organisasi tersebut untuk menanganinya dengan berhemah.
Cabaran-cabaran yang dihadapi mungkin melibatkan pihak pengurusan sendiri ataupun pekerja dalam mengimplementasikan strategi pengurusan strategi organisasi. Pertama ialah keyakinan terhadap transformasi. Melakukan perubahan terhadap sistem lama atau amalan yang sudah menjadi kebiasaan merupakan satu percaturan. Jika tersilap percaturan, maka segala usaha akan gagal. Warga KPN sebagai penggerak kepada transformasi pendidikan ini didapati hanya meletakkan separuh keyakinan mereka terhadap keberhasilan transformasi. Tindakan mereka ini mungkin dipengaruhi perasaan takut kerana melakukan suatu perubahan bukan kerja yang mudah. Yang kedua ialah ilmu dan kemahiran. Transformasi akan memerlukan ilmu yang baharu dan menyebabkan kekurangan tenaga mahir dalam kalangan pekerja. Perubahan berlaku daripada sistem lama kepada sistem baharu, skop tugas lama kepada skop tugas baharu, teknologi lama kepada teknologi baharu dan sebagainya. Dapat dilihat bahawa penambahbaikan ini adalah untuk menyelaraskan perkembangan ilmu serta penggunaan kemudahan yang lebih canggih disebabkan peredaran zaman. Oleh itu, organisasi awan yang dicadat adalah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPN). Merupakan kementerian yang bertanggungjawab dalam menggerakkan sistem pendidikan berkualiti di Malaysia. Kementerian ini juga berperanan penting bagi melahirkan individu berpotensi dalam segala bidang demi memenuhi matlamat negara selaras dengan misi KPN. Sekian. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahimi bin Muhammad Kamal, Nombor Menteri 251552. Okey, alternatif kepada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Memahami konsep pengurusan strategik amat penting, lebih-lebih lagi apabila mengaplikasikan sesuatu program kepada organisasi. Melalui pengurusan strategik, pelan jangka panjang juga diberi tumpuan. 3 komponen utama dalam proses pengurusan strategik yang boleh diamalkan oleh KPM ialah memformulasi strategi, pelaksanaan strategi dan penilaian strategik. Objektif organisasi boleh dicapai dengan mudah apabila komponen tersebut dikuasai sepenuhnya. Memformulasi strategi melibatkan pengenal pastian masalah dalam organisasi dan merangka perancangan strategi. David dan Madani meringkaskan bahawa memformulasi strategi adalah proses yang melibatkan merangka misi dan objektif jangka panjang. Melalui peluang dan ancaman, mengkaji kekuatan dan kelemahan dalaman, merangka strategi serta memilih strategi terbaik kepada organisasi. Metrik ranking, analisis persekitaran SWOC, metrik COWS dan pelan strategi adalah antara contoh memformulasi strategi di organisasi. Okey, yang kedua, pelaksanaan strategi. Proses penting dalam usaha mencapai tujuan utama organisasi dan sekaligus memenuhi kemahuan pelanggan. Proses ini merangkumi usaha organisasi dalam merangka objektif jangka pendek dan polisi, pembahagian sumber dan sebagainya. Merupakan peringkat tindakan dalam pengurusan strategi. Zainal Abidin, 1998, Madani. Edris 2004 dan Madani menjelaskan peringkat ini saling berkait dengan pelan tindakan dan mempunyai strategi lebih terperinci. Memahami objektif dan strategi yang dibentuk dengan tepat oleh semua pekerja
menyebabkan matlamat organisasi lebih mudah tercapai dan tidak tersasar jauh. Selain itu, kemahiran semua pekerja juga perlu dititikberatkan dalam melaksanakan sebarang keputusan. Usaha lain yang perlu ditekankan adalah keupayaan pengurus serta latihan yang diberikan kepada warga pekerja. Yang terakhir, langkah terakhir dalam pengurusan strategi yang melibatkan semakan semua faktor dalam dan luar. Memantau pencapaian serta melakukan penambahbaikan selaras dengan strategi semasa. Penilaian bagi setiap tindakan perlu dibuat bagi melihat keberhasilannya dalam memenuhi objektif organisasi. Penambahbaikan yang dilakukan akan membawa kemajuan kepada organisasi. Penilaian strategik berfungsi dalam memastikan strategi yang dilaksanakan sentiasa berada dalam haluan sama. Jika tidak, pengubahsuaian perlu dilakukan. Ini menjelaskan sebab Petronas, Asia dan organisasi besar lain masih bertahan dan mampu memberi perkhidmatan yang baik kepada para pelanggan. Penilaian kebiasaannya dibuat menggunakan senarai semak, soal strategik dan teknik pemerhatian. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang yang ketiga. Assalamualaikum, saya Nur Azanura binti Abdul Aziz, nombor matrik 251620. Di sini saya akan sambung bagi cabaran kepada KPM. Yang pertama adalah pemahaman kepada semua pekerja. Memberi pemahaman sepenuhnya kepada semua pekerja tanpa mengira jawatan. Tindakan ini amat bersesuaian apabila sesebuah organisasi itu ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk memenuhi objektif organisasi. Oleh itu, dengan pengetahuan jelas mengenai kesan dan akibat suatu perubahan akan meningkatkan tahap keyakinan pekerja untuk menerima perubahan itu. Dan yang kedua adalah latihan dan kursus tambahan. Ilmu dan kemahiran amat penting, lebih-lebih lagi apabila melakukan transformasi. Transformasi seringkali dijalankan supaya selaras dengan peredaran masa serta perubahan teknologi. Selain itu, pekerja juga hendaklah bersedia untuk menerima ilmu dan kemahiran tersebut kerana ianya pasti akan berguna di masa akan datang. Dan yang tiga adalah infrastruktur alternatif. Dengan menyediakan infrastruktur alternatif supaya mereka juga diberi pendedahan terhadap perubahan yang telah berlaku pada masa kini. Kemudahan tersebut mungkin tidaklah secanggih pasarana di bandar tetapi mestilah berkualiti. Selain itu, semua pihak berganding bahu bersama KPM membantu mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Dan yang terakhir adalah kreatif dalam memberi ilmu. Dengan menyediakan bahan pembelajaran kepada para pelajar dengan harapan pelajar tersebut tidak ketinggalan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Huzaimi bin Fauzi, nombor matrik 251471. Student Kuantan. Okey, saya akan membentangkan berkaitan dengan kesimpulan tajuk kumpulan kami, iaitu tajuk yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya tadi, Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, berdasarkan kesimpulannya, berdasarkan kajian, pengurusan strategik juga penting kepada organisasi bukan berkeuntungan seperti KPM. Hal ini kerana organisasi ini turut memerlukan pengubahsuaian dan penambahbaikan dalam menjalankan operasi supaya dapat mensasarkan pencapaian matlamat utama mereka. Melalui pengurusan strategik, Kementerian Pelajaran Malaysia dapat menjamin perkhidmatan diberikan adalah berkualiti dan dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Bagi Kementerian Pelajaran Malaysia, melahirkan generasi akan datang yang berilmu pengetahuan dan berkebolehan dalam semua perkara adalah amat penting kepada negara dari segi sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Melahirkan lebih ramai generasi berilmu akan membawa Malaysia ke satu peringkat yang lebih tinggi dan disegani oleh negara-negara lain. Akhir sekali,
segala usaha yang dibuat adalah dengan tujuan sama, iaitu untuk memperkasakan sistem pendidikan di Malaysia. Okey, yang telah dijalankan, Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil berat untuk memperkasakan sistem pendidikan Malaysia untuk melahirkan generasi-generasi yang berilmu dan berpengetahuan, serta untuk membawa Malaysia ke satu peringkat yang lebih tinggi di mata dunia. Okey, itu saja dari segi kesimpulan. Okey, sekian, terima kasih.